إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Barang siapa yang Allah hendak memberi hidayah kepadanya, maka tiada siapa pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah hendak sesatkan dia, maka tiada siapa pun yang dapat memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi melimpahkan pelbagai kurnia nikmat kepada kita dalam keadaan yang sihat sejahtera. Allah masih lagi panjangkan umur kita untuk kita berada di bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, juga kita sewajibnya merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengizinkan kita untuk melakukan pelbagai amal ibadat di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan Allah makbulkan doa kita sebenarnya. Kita dah doa kita nak masuk bulan Ramadan ni 2 bulan sebelum Ramadan lagi kita dah doa. Kan biasa imam-imam kita akan baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bukan. Itu tadi masa berbuka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita doa 2 bulan sebelum Ramadan lagi kita dah doa dah pada Allah. Ya Allah, Engkau berkati kami ni ya Allah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Engkau sampaikanlah bulan Ramadan ya Allah. Maksudnya kita nak masuk bulan Ramadan ni kita dah prepare awal lagi. Kita minta pada Allah supaya kita sampai ke bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan kita seharusnya meneruskanlah amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan ini. Baik, tadi itu doa yang kita biasa dengar lah, yang imam-imam kita baca. Tapi sebenarnya doa itu kalau kita teliti baik, dia agak tergantung sedikit. Ada satu lagi doa yang melengkapkan lagi doa itu. Tadi kita baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkati kami pada bulan Rajab, berkati kami bulan Sya'ban, sampaikan pada bulan Ramadan. Maknanya sekarang kita dah sampai bulan Ramadan. Lepas tu apa? Maknanya ada satu lagi doa yang boleh melengkapkan kita sehingga habis Ramadan itu. Doa ini diajar oleh para salafus salih yang diamalkan oleh para ulama dulu. Okey, iaitu doanya, boleh kita sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ingatlah. Ingat. Jadi itu doanya. Okay, doa yang melengkapkan lagi doa tadi. Yang mana tadi kita doa kita nak keberkatan Rajab, Sya'ban, dan kita nak sampai bulan Ramadan. Jadi doa yang Ustaz baca tadi itu adalah melengkapkan lagi, iaitu apa? Kita minta pada Allah, terjemah kepada doa tadi, dia ada 3 benda. Yang pertama kita minta Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, Engkau sampaikanlah aku pada bulan Ramadan ini dalam keadaan yang sihat sejahtera. Itu kita minta. Itu yang kita minta. Kita nak minta masuk bulan Ramadan sampai balighna fi Ramadan, dan kita minta dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan itulah yang kita minta sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz baca tadi wasallimna Ramadana. Apa maksud dia? Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wasallimna Ramadana, iaitu ya Allah, Engkau serahkanlah Ramadan ini, wasallim lana Ramadana, Engkau serahkanlah Ramadan ini untuk kami melakukan amal ibadat sepenuhnya. Wasallimna
wasallim lana ramadana. Engkau serahkanlah bulan Ramadan ini untuk kami melakukan amal ibadat sepenuhnya. Itu kita minta. Biar kita dapat melakukan amal ibadat sepenuhnya bulan Ramadan. Tak ada nak bermalas-malasan. Biar kita semangat nak melakukan amal ibadat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi kita baca wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan ya Allah, Engkau terimalah segala apa yang kami beramal di bulan Ramadan ini sebagai satu amal kebajikan, kita minta. Maknanya kita minta pada Allah supaya terimalah amal yang kita dah buat di bulan Ramadan ini. Jadi ini cukup lengkap. Doa yang melengkapkan lagi doa tadi. Sama-samalah kita doa, sama-samalah kita amalkan. Dalam masa yang ada lagi ini kita amalkanlah. Daripada kita minta sihat, kemudian kita minta dengan Allah supaya kita nak beramal sepenuhnya di bulan Ramadan ini. Allah serahkan Ramadan kepada kita, dan akhir sekali kita minta Allah terima segala amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya itu sebagai mukadimah lah. Okay, kita ada 15 minit, dalam insya-Allah dalam 10 minit lagi insya-Allah. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya untuk malam ini adalah berkenaan dengan hiburan. Okay, konsep hiburan di dalam Islam. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita nak cerita berkenaan dengan konsep hiburan dalam Islam ni, dia sebenarnya perlu buat satu seminar, forum sehari-hari biasa ni. Sebab banyak perbahasan berkenaan dengan fik hiburan dan berkenaan dengan hiburan ni. Sehingga kan ketua Kesatuan Ulama Dunia, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, membuat satu buku khusus untuk fik hiburan sahaja. Fik hiburan, nama dia fik hiburan dan rekreasi. Maknanya sukan itu dia sekalikan dengan hiburan. Dia ada fik hiburan, dia ada fik sukan. Maknanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini buat satu buku untuk membahas berkenaan dengan fik hiburan ni. Kita nak bahas dalam 15 minit ini memang bukan dia lah kan. Jadi sekadar untuk kita cetusan lah, untuk kita faham secara general apa yang sepatutnya, apa yang dibenarkan dalam Islam berkenaan dengan hiburan ni. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, hiburan ni merupakan satu fitrah lah dalam kehidupan manusia. Kita ni dalam jiwa kita ni ada kehendak, ada fitrah nak kepada hiburan. Dalam kita melakukan kerja, tanggungjawab kita solat dan sebagainya, ada naluri kita ni nak kepada benda-benda yang seronok, benda-benda yang menyenangkan hati. Itu dah jadi fitrah kita. Kita ada jenis orang yang dalam hidup dia ni nak tegas, nak seria je. Tak ada yang jenis ada lawak-lawak sikit, ada yang menyenangkan hati. Jadi itu dah menjadi satu fitrah kita lah. Itu dipanggil hiburan. Dan kalau kita imbau kembali kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, dan kisah ini pun dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-11 yang berbunyi wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaika wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dalam ayat ni bercerita berkenaan dengan maksud dia, mafhum dia, apabila wa idza ra'au tijaratan aw lah, Allah kata apabila mereka ini melihat sesuatu barang-barang dagangan kepada mereka dan juga hiburan. Aulah itu maksudnya hiburan. Maknanya masa sirah Nabi dulu, apabila ada orang bawa satu barang-barang dagangan ni, dia akan disusuli dengan dengan paluan muzik yang meraihkan barang dagangan. Jadi ini nak kisah Allah menegur golongan-golongan yang terlalai dengan perbuatan itu. Ayat itu seterusnya mengatakan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka ni pergi kepada barang dagangan dan hiburan itu, mereka meninggalkan kamu ketika kamu berkhutbah.
Ini dimaksudkan kepada Nabi lah. Ketika mana Nabi berkhutbah tu, masyarakat Arab ketika itu apabila ada barang dagangan, dia tinggalkan Nabi yang berkhutbah dan mereka ni pergi kepada barang dagangan dan hiburan. Lalu itu maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada bahagian last kali itu Allah kata, qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah khairum minal lahwi wa minat tijarah, lebih baik daripada hiburan dan barang dagangan. Wallahu khairur raziqin. Dan sungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maksudnya itu dah jadi fitrah kita. Kan kita bila dengar muzik kita rasa seronok dan dapat menenangkan jiwa kita. Jadi di samping kita mendengar muzik itu ada di sana batas-batas yang perlu kita perhalusi. Dan muzik itu tak bolehlah dalam melalaikan kita. Muzik itu tak bolehlah ada bahan-bahan ataupun lirik-lirik yang berunsur lucah dan sebagainya. Jadi itulah, fahamlah kita bahawa kita boleh berhibur, kita boleh nak mendengar sebarang muzik sekalipun, tetapi ada batas syariat yang perlu kita perhalusi, perlu kita ikut. Dan sekarang pun banyaklah kan viral sekarang ni, kalau ada saja muzik-muzik barat datang kepada di kita ni. Kalau kita tengok di YouTube tu, kalau yang muzik-muzik barat ni lagu-lagu Inggeris dan sebagainya, kalau kita tengok dia punya viewer tu berjuta-juta sampai bilion-bilion viewer dia tu, orang tengok, satu dunia tengok. Tapi kalau kita tengok muzik-muzik yang ke arah Islami dakwah ini, berapa sangat kan viewer dia. Jadi dah sekarang ramai lah orang buat parodi. Parodi lah. Apabila ada satu benda yang contohnya lagu Inggeris yang ada unsur-unsur lucah, ada unsur-unsur yang tak baik, tapi dia orang kita ni, orang Islam kita ambil juga lagu tu tapi dia olah kepada lirik yang baik, pun tak ada masalah. Boleh kita hayati, boleh menjadi pedoman pula untuk kita. Jadi zaman sekarang ni dia dah fleksibel untuk kita kuasai sesuatu hiburan. Jadi kembali kepada hiburan yang dianjurkan oleh Islam tadi. Jadi banyaklah, dan sekarang pun di peringkat fatwa kebangsaan dan sebagainya diberikan dengan garis panduan macam mana kita nak berhibur. Dan hiburan ini tidak terarah kepada muzik semata-mata. Dia ada yang jadi sukan. Sukan ni pun satu hiburan untuk kita. Dan kita kalau kita dah bekerja hari Isnin sampai Khamis kan, sibuk daripada pagi sampai petang, balik kerja penat-penat, kemudian ambil hari Minggu kita ambil lah untuk main futsal. Itu sebagai hiburan juga. Tapi dalam kita bermain futsal tu pun ada garis panduan dia. Dan apabila kita bersukan, tak boleh kita membuka aurat, kita kena menutup aurat dan sebagainya. Itu yang digariskan oleh Islam. Sedangkan Nabi pun pernah bersukan, dan Nabi juga pernah bergusti pada suatu ketika dulu. Nabi Muhammad pada suatu ketika dulu pernah dicabar oleh seorang orang kafir pada ketika itu, nama dia Ruqanah. Ruqanah ni orang yang sadar. Kan istilah kita sekarang sadar. Sipek apa ni bodybuilder kan. Jenis yang masuk gym tu. Jadi dia ni orang yang memang orang tak lawan dia lah. Kalau bab gusti memang dia lah, Ruqanah lah orangnya. Tapi pada satu hari dia pernah mencabar Nabi. Dicabar Nabi, dia kata apa? Wahai Muhammad, kalau kita lawan gusti, kalau aku kalah, aku masuk Islam. Dia kata. Dia cabar Nabi. Lalu Nabi pun ambillah kesempatan ini sebagai satu dakwah kepada Ruqanah ni. Dan mereka pun bergusti lah Nabi dengan Ruqanah ni. Apabila bergusti akhir sekali Nabi menang, Alhamdulillah. Dan akhir sekali Ruqanah ni masuk Islam. Ini nak ceritanya bahawa sukan ini bukan sekadar hiburan, tetapi lebih kepada dakwah itu sendiri. Boleh jadi dakwah. Sama juga dengan kita zaman sekarang ni, ada futsal. Kalau kawan-kawan kita dia main futsal, kita tegurlah. Kalau yang berseluar pendek, kita tegurlah dia dengan kita pakai juga seluar pendek. Kita panggil, kita tegur bil hal. Kita dakwah bil hal. Apa maksudnya? Kita menyeru orang dengan
keadaan ni, dalam keadaan kita. Contoh dia pakai seluar pendek nampak lutut, kan? Kita pun pakailah seluar pendek tapi kita pakai tie, kan? Pakai tie yang bawah daripada lutut lah. Jadi itu apabila dia tengok, oh rupanya dalam Islam ada yang begini. Tak ada masalah. Jadi inilah nak ceritanya bahawa hiburan ataupun sukan ini sangat memberi kesan yang baik kalau kita menepati syarat-syarat dan batasan yang telah dianjurkan oleh Islam. Islam tidak melarang untuk kita berseronok, untuk kita menghiburkan hati kita. Tetapi Islam di sana ada batas supaya kita ni tidak lalai, ya, tidak lalai kepada fitnah dunia. Kita ni tambah-tambah lagi kita akhir zaman ni penuh dengan fitnah, dengan viral-viral yang bukan-bukan. Zaman viral sekarang ni, ya, istilah viral yang video-video, tambah-tambah video, kan, orang buat lagu-lagu dan sebagainya. Jadi kita ambillah kesempatan benda-benda yang viral ini kita ambil juga, tetapi kita mengubah kepada yang nak menarik orang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan, ringkas saja. Sebab pagi ini pun kita nak berhibur juga, kita nak bertarawih. Yang sebaik-baik hiburan adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sampai tahap tinggi dah tu, kan? Kan kalau ulama-ulama dulu hiburan dia apa? Berzikir je, kan? Nak menghiburkan hati dia berzikir, dia solat, perbanyakkan solat. Kita ni biasalah orang awam, kan, peringkat bawah lagi kita sampai, insya-Allah kita berdoa lah biar kita pun boleh sampai ke tahap itu. Kita berhibur dengan cara kita beribadah. Itulah hiburan kita. Itulah yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itulah yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita dengan sebaik-baik ganjaran, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mintalah dengan Allah, Allahumma rzuqna al-jannati bighairi hisab. Ya Allah, Engkau rezekikan kami syurga, ya Allah, syurga yang tanpa dihisab. Kita semua ni bakal dihisab, kan? Seorang-seorang akan ditanya apa yang dibuat di dunia dulu. Tapi kita mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan kita dimasukkan dengan syurga dengan tanpa dihisab. Itulah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.